Hai pelajar-pelajar, Assalamualaikum. Mari belajar sejarah bersama saya, Cikgu Rahimah binti Abdul Akib dari SMK Kuala Nerang. Tema yang cikgu pilih pada kali ini ialah tema 12. Cikgu fokus kepada tema ini kerana hanya mengandungi satu bab sahaja, iaitu bab 9 tingkatan 5, Malaysia dalam kerjasama antarabangsa. Sekurang-kurangnya, satu soalan dalam kertas 2 SPM akan disoal dari bab ini. Harapan cikgu agar pelajar-pelajar dapat memberi fokus kepada tema ini kerana dapat membantu pelajar untuk mendapat markah yang baik dalam kertas 2. Subtopik yang akan cikgu kongsikan dengan pelajar-pelajar ialah 9.2.1 iaitu Dasar-Dasar Luar Malaysia. Cikgu fokuskan pembelajaran kita pada hari ini kepada matlamat dasar luar Malaysia, asas penggubalan dasar luar Malaysia, perkembangan dasar luar Malaysia serta soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Matlamat dasar luar Malaysia, cikgu pecahkan kepada 3 aspek, iaitu aspek politik, ekonomi dan sosial. Dari segi politik, hubungan baik dengan negara-negara luar, bermatlamat untuk menjamin keselamatan negara dan mengekalkan kedaulatan negara. Kita fokuskan pula kepada faktor ekonomi. Dari segi ekonomi, dasar luar Malaysia bertujuan untuk menggalakkan pembangunan dan kemajuan ekonomi serta membina rangkaian perdagangan yang luas untuk kemakmuran negara. Seterusnya, dari segi sosial pula, matlamat dasar luar Malaysia adalah untuk menjadi warga negara global yang bertanggungjawab dan peka terhadap usaha memupuk kesejahteraan dunia. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan asas penggubalan dasar luar Malaysia. Josh pula sayang Dienot. Itu ialah akronim yang cikgu gunakan supaya kamu mudah mengingat fakta bagi tajuk ini. Jom kita lihat satu-satu. Josh merujuk kepada faktor ekonomi. Kedudukan Malaysia yang strategik di rantau Asia Tenggara dan bersempadan dengan Singapura, Thailand, Indonesia, Filipina dan Brunei membolehkan Malaysia menjalin hubungan baik dengan negara ini untuk menjamin keselamatan perairannya. Hal ini penting supaya laluan utama kapal-kapal dagang ini kekal selamat. Pula kita fokuskan kepada faktor politik. Malaysia mementingkan kedaulatan negara-negara lain. Oleh itu, Malaysia berpegang teguh kepada prinsip dan piagam PBB bagi memelihara keamanan dunia. Contohnya, Malaysia menyokong Palestin bagi mewujudkan keamanan di rantau Asia Barat. Sayang pula merujuk kepada faktor sejarah. Malaysia telah lama menjalin hubungan perdagangan dengan negara China, Arab, Siam dan negeri-negeri di Kepulauan Melayu. Setelah merdeka, Malaysia menyertai Commonwealth untuk meneruskan hubungan diplomatik dengan negara Britain, Australia dan New Zealand. D pula merujuk kepada faktor demografi. Malaysia menjalin hubungan baik dengan negara Islam kerana majoriti penduduknya beragama Islam. Malaysia juga tidak mengadakan hubungan diplomatik dengan negara Israel kerana negara ini menindas rakyat Palestin. Malaysia juga menentang keras dasar apartheid di Afrika Selatan kerana menindas hak asasi manusia. Asas penggubalan dasar luar Malaysia yang seterusnya ialah ENOT merujuk kepada faktor ekonomi. Negara kita mengamalkan pasaran bebas. Oleh itu, Malaysia memilih menjalin hubungan baik dengan semua negara untuk memajukan ekonominya. Selepas merdeka, hubungan baik dengan Britain dijalin untuk menjamin pasaran biji timah dan getah. Kita fokuskan pula pembelajaran kita pada hari ini dengan topik seterusnya iaitu perkembangan dasar luar Malaysia. Perkembangan dasar luar Malaysia dibahagikan kepada 3 tahap, iaitu tahap pertama, kedua dan ketiga. Tahap pertama dilaksanakan dari tahun 1957 hingga 1970 dilaksanakan oleh Tengku Abdul Rahman.
Dasar luar Malaysia ketika ini ialah pro-barat, anti-komunis, berbaik-baik dengan negara jiran dan negara-negara Commonwealth bagi menyekat pengaruh komunis. Perjanjian AMDA telah ditandatangani. Oleh itu, Britain akan memberi bantuan jika Malaysia diserang. Malaysia juga bergantung kepada Britain untuk kepentingan ekonomi. Dasar luar Malaysia tahap kedua pula bermula dari tahun 1971 hingga 1976 dilaksanakan oleh Tun Abdul Razak dan diteruskan dari tahun 1976 hingga 1981 oleh Tun Hussein On. Dasar luar Malaysia ketika ini ialah berkecuali dan menjalin hubungan baik dengan semua negara termasuk negara komunis seperti China, Jerman Timur, Vietnam dan Korea Utara. Malaysia juga telah mengisytiharkan zon bebas dan berkecuali iaitu ZOFAN. Malaysia juga telah membantu menyelesaikan masalah pelarian Vietnam. Sementara tahap ketiga pula diteruskan oleh Tun Dr. Mahathir bermula dari tahun 1981 hingga 2003. Tun Dr. Mahathir Mohamad meneruskan Dasar Luar Malaysia tahap kedua dan memberi penekanan kepada kepentingan ekonomi. Beliau juga telah mengadakan hubungan erat dengan negara ASEAN seperti menyelesaikan krisis Vietnam dan Kemboja. Tun Dr. Mahathir juga memperkenalkan dasar pandang ke timur dengan menggunakan Jepun dan Korea Selatan sebagai model untuk membangunkan Malaysia. Kita telah sampai ke penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Kita fokuskan pula kepada soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Soalannya, mengapakah dasar luar Malaysia sentiasa berubah? Saya sarankan kepada pelajar supaya menulis jawapan yang mengandungi fakta, huraian, contoh dan inference untuk mendapatkan markah yang banyak. Okey, mari kita lihat contoh yang telah cikgu sediakan. Dasar luar Malaysia sentiasa berubah kerana faktor keselamatan negara. Selepas negara mencapai kemerdekaan, Malaysia menghadapi ancaman komunis. Oleh itu, Malaysia di bawah pimpinan Tunku Abdul Rahman mengamalkan dasar pro-barat yang anti-komunis. Hal ini adalah kerana Malaysia memerlukan bantuan pertahanan daripada negara-negara Commonwealth seperti Britain, Australia dan New Zealand. Jelaslah bahawa bantuan ketenteraan tersebut dapat menjamin keselamatan dan keamanan negara. Kita fokuskan pula pada soalan yang kedua. Bagaimanakah dasar luar Malaysia dapat menjamin kestabilan dan kemakmuran negara? Seperti tadi, jawapan pelajar juga perlu berfokus kepada fakta, huraian, contoh dan inferen. Mari kita lihat contohnya. Dasar berbaik-baik dengan negara Britain dan Amerika menyebabkan ekonomi negara berkembang pesat. Britain dan Amerika adalah pengimport utama biji timah dan getah daripada Malaysia. Dengan hubungan baik itu, Malaysia menjadi pengeluar utama biji timah dan getah dunia. Di samping itu, pelabur dari Britain dan Amerika banyak menanam modal dalam sektor perdagangan dan perindustrian di negara kita. Hal ini menyebabkan ekonomi berkembang pesat dan membawa kepada kemakmuran negara. Kita telah sampai pada penghujung pembelajaran kita. Sebelum itu, setting minda anda. Sejarah itu mudah dan semuanya akan menjadi mudah. Semoga anda semua berjaya dalam peperiksaan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.